Okey, semalam Fadhirul Syaimi dapat bersama dengan kita untuk perkembangan orang kata Liga Malaysia 2024. Untuk mengulas dengan lebih lanjut mengenai keluar masuk Liga Malaysia 2024, kita bawakan wartawan bola sepak secantik manis. Kita ada Fatin Ruzaiman. Hai Fatin, Assalamualaikum. How are you? Dah ready untuk kita korek-korek siapakah yang keluar, siapakah yang masuk? Banyak nak korek hari ni. Okey, Fatin, kita nak mulakan dengan Sabah seperti yang ada mention dalam laporan sebentar tadi. Damien Lim dah sah akan bersama dengan The Rhinos. Tapi selain Damien Lim, mungkin siapakah yang akan bersama dengan Sabah untuk musim 2024 ni? Okay, Lily. Sebelum saya ke pemain lain yang mungkin akan keluar daripada Sabah ataupun masuk ke Sabah, saya nak ceritakan tentang kehebatan Damien Lim dulu dengan kemampuan dia untuk menjadi first goalkeeper Sabah. Dia juga ada 27 penampilan dalam sepanjang Liga Super berlangsung musim lalu dan 35 gol bolos. Namun dia ada 5 perlawanan clean sheet dan penjaga gol muda ini yang mampu bersaing dengan penjaga gol senior yang berada dalam Sabah iaitu Khairul Fahmi Cik Mat. Itu menunjukkan dia mampu bersaing dengan penjaga gol senior untuk menjadikan first keeper untuk Sabah, membuktikan dia mampu untuk stay dengan Sabah dan menambat hati Datuk Kim Swee kan, seperti laporan tadi mengatakan. Itu menyebabkan statistik yang itu menyebabkan dia boleh menambat hati Datuk Kim Swee. Dalam AFC Cup juga dia ada 3 penampilan AFC setakat ini dan 4 gol bolos, 1 adalah clean sheet, 1 perlawanan clean sheet setakat ini. Dan itu juga untuk selain Damien Lim juga kita boleh tahu Sabah masih berada dalam kempen Piala AFC. Jadi kita mungkin tidak akan lihat rombakan ataupun perubahan besar-besaran bakal berlaku dalam skuad The Rhinos. Mungkin untuk mengekalkan pemain yang sedia ada untuk sepanjang kempen AFC ini. Dan seperti yang kita juga tahu, Sabah akan menghadapi saingan semi-final zon ASEAN 13 Februari ini menentang skuad Australia iaitu MacArthur, dan itu menyebabkan mungkin tiada perubahan besar-besaran bakal berlaku dalam Sabah ini. Saya jangkakan perubahan berikut akan berlaku selepas tamatnya kempen untuk skuad Sabah. Jadi sekarang ni kita pun tak ada dengar-dengar lagi kan ataupun rumours keluar siapa pemain yang keluar ataupun siapa pemain yang masuk. Cuma kita dengar adalah Irfan Zakaria dan juga Rizal Ghazali yang Rizal Ghazali pun sudah meletakkan hasratnya untuk kembali ke Semenanjung, iaitu kembali ke Kedah dan sebagainya. Jadi mungkin kedua-dua ini sahajalah yang kita dengar sekarang ni. Kita akan dengar lebih lagi untuk Sabah, siapa yang keluar, siapa yang masuk selepas tamatnya kempen AFC. Okey, itu mungkin kejutan yang kejutan tapi biasa. Saya rasa kalau yang luar biasa tu apabila desas-desus juga mengaitkan mungkin akan ada pertukaran jurulatih. Kalau Datuk Ong Kim Swee tak bersama dengan Sabah, itu satu kejutan yang besar, Fatin. Betul. Datuk Kim Swee juga sudah membawa Sabah ke satu tahap yang terbaik dalam AFC juga. Prestasi dalam AFC juga menang berturut-turut, hanya ada satu kekalahan dan juga satu kekalahan. Jadi setakat ini itu yang dia boleh membawa pasukan Sabah ke semi-final zon ASEAN. Jadi bagi saya sendiri rugilah kalau tidak mengekalkan Datuk Kim Swee dalam skuad Sabah. Tapi apa yang berlaku sekarang ini, kita pun tahu Sabah menghadapi isu tunggakan gaji pada musim yang lalu. Jadi saya rasa memang kalau boleh nak kekalkan Datuk Ong Kim Swee itulah. Tapi kita akan lihat perubahan ataupun kita akan tahu di manakah hala tuju Datuk Kim Swee selepas tamatnya kempen. Dah ada call Datuk. Saya baru saja call tadi. Itu yang penting, yang terkini. Terkini. Kita bagi masa sikit. Kita bagi masa sikit untuk pasukan Sabah. Banyak misi yang perlu diselesaikan sebelum mungkin rombakan besar-besaran bakal berlaku selepas ini. Okey. Fatin tadi sempat bersembang dengan Datuk Zainal Abidin Hassan yang mengesahkan statusnya bersama dengan IFC musim ini. Tapi kita nak tahu juga adakah terdapat perkembangan lain mengenai Melaka FC seperti pengendalilah yang bakal mengendali skuad tersebut. Okey, sebelum beberapa hari yang lepas saya pernah berjumpa ataupun berbual dengan Presiden Melaka FC sendiri, Datuk Nur Azmi. Saya ada bertanyakan siapakah yang bakal mengendali Melaka FC untuk musim depan, dan dia juga ada katakan bakal berlaku rombakan besar-besaran dari segi jurulatih dan juga pemain. Saya pernah bertanya apakah hint ataupun ada ke bayangan kan siapa yang bakal menggantikan jurulatih yang semasa. Dia ada berkata ketua jurulatih yang bakal diambil itu adalah jurulatih daripada Liga Super yang pernah membawa satu pasukan itu ke tahap yang terbaik. Jadi dalam fikiran saya ataupun dalam bayangan kepala saya, lokal lah.
kepala saya ataupun bayangan saya adalah Datuk Zainal Abidin Hassan dan juga Coach Kedevan. Tapi selepas saya dah berjumpa dengan Datuk Zainal tadi, dia juga menafikan kabar angin itu. Tiada kita kata perbincangan ataupun perjumpaan bersama pihak pengurusan Melaka sendiri ataupun penawaran kontrak kepada dia. Dan apa yang Hafizal Ahmad juga dah berkongsi dalam media sosial, Coach Kedevan bakal mengendali Melaka FC untuk musim depan kan. So saya boleh lihatlah untuk next season Dato' Nur Azmi juga sasaran Melaka FC diletakkan adalah untuk kembali ke Liga Super musim seterusnya, mana musim depan. So kita boleh tahu untuk memantapkan Melaka FC ini bakal berlaku rombakan besar-besaran dari segi pemain juga jurulatih. Dari segi pemain juga dia bakal katanya bakal mengambil pemain yang berstatus Liga Super. Jadi kita tahu dia pun ada berkongsikan, ayatnya adalah saya mungkin akan menawarkan kontrak kepada pemain Liga Super yang mengalami isu tunggakan gaji. So kita boleh agak-agak mana pasukan yang ada mana pasukan yang ada isu tunggakan gaji mungkin akan ditawarkan kontrak ke Melaka FC untuk ke Liga Super tahun depan kan. So kita akan lihat sedikit bayangan lah. Betul bayangan. Tapi ada satu bayangan lagi, kalau betul Kedevan, mungkin Kedevan juga akan bawa pemain-pemain favourite dia yang untuk bersama dengan Melaka lah. Ya, berdasarkan apa yang Dato' Nazmi kata, Ketua Jurulatih itu juga akan mengambil pemain-pemain yang kita kata apa yang dia suka lah, apa yang pemain yang selesa dengannya daripada Liga Super. Kita pun tahu Coach Kedevan daripada Negeri Sembilan. Negeri Sembilan pun ada terpalit dengan isu tunggakan gaji. Betul? Mungkin kita boleh agak-agak di manakah pemain Negeri Sembilan lepas ini, mungkin ke Melaka FC. So kita akan tahu, kita akan lihat rombakan besar-besaran ataupun kembalinya Melaka FC dalam Liga Super. So kiranya kalau macam Negeri Sembilan pun nak pindah ke Melaka tak jauh sangat. Tak jauh sangat. Sebelah je kan. Sebelah je. Peranginan. Betul. Okey, tapi Fatin, kalau boleh petik nama, ada nama yang Fatin nak kongsikan ke? Kena tunggu dulu. Kita kena tunggu dulu, surprise lagi. Surprise, kita tak boleh lagi. Dan Dato' Nur Azmi juga ada katakan pada bulan Januari ini akan mengumumkan beberapa pemain yang diambil dah dan juga ketua jurulatih tersebut. Jadi kita tunggu dan lihat. Dah Januari ni sikit lagi. Sikit lagi. Tengah-tengah Januari. Ni kira macam Dato' Nur Azmi tak bagi ke Zuhair Mizan Azam yang tak bagi beritahu ni? Zuhair Mizan Azam tak bagi. Guru Fatin. Okey, tapi apa yang pasti untuk Melaka Football Club, inilah berita yang boleh kita katakan antara yang panas lah dengan kemasukan Kedevan, Syamil Yahya dan juga Nur Syamil Gani ya Fatin. Betul. Ini antara yang kita watch out lah. Ya, betul. Alright. Okey, Fatin, kita nak tanya jugalah, sah ke Melaka FC ni tiada peluang untuk beraksi di Liga Super 2024 menggantikan Kelantan? Memang sah? Tak boleh. Setakat ini apa yang diberitahu oleh Dato' Nur Azmi sendiri, pelesenan adalah yang perkara yang mengekang mereka untuk ke Liga Super. Setiap kelab yang mungkin kita tahu Liga M3 pun siapa yang memenangi Liga M3 memang 100% ataupun automatik layak ke Liga Super. Tapi disebabkan pelesenan, proses pelesenan mereka tidak dapat ke Liga Super. Sama seperti dengan Melaka, apa yang boleh saya sendiri pernah berjumpa dengan Ketua Eksekutif MFL, CEO MFL Datuk Stuart. Dia juga pernah berkatakan memang terbuka untuk Melaka ataupun Kelantan ataupun apa-apa pasukan sekalipun daripada Liga M3 yang memenangi untuk ke Liga Super, tetapi mereka perlu melengkapkan sendiri proses pelesenan. Kita pun tahu Melaka FC sebelum ini terpalit dengan isu tunggakan gaji. Betul. Jadi mungkin proses pelesenan itu sedikit renyah atau sukar lah untuk mereka ke Liga Super. Itu yang meletakkan Dato' Azmi meletakkan sasaran untuk kembali ke Liga Super pada musim depan. Mungkin time itu dah ada pelesenan dia yang komplit ataupun dah menerajui Liga M3, dah top lah, dah menang lah Liga M3. So kita akan lihatlah. Jadi kepada fan-fan Melaka, relax dulu. Nanti orang kata apabila tiba masanya akan kembalilah Melaka ke Liga Super. Saya pun dah tak sabar lagi. Okey, kita nak beralih kepada juara MFL Challenge Cup 2023 iaitu PDRM yang baru mengesahkan lanjutan kontrak bagi pemain import mereka iaitu Fadi Awad. Ini satu berita yang cukup gembira bagi pasukan PDRM yang mereka tahu apabila mereka menang satu gelaran ni, pemain-pemain mereka tu akan diintai oleh pasukan-pasukan lain. Jadi mungkin Fatin ada update sedikit mengenai pasukan PDRM. Okey, setakat ini PDRM apa yang saya diberitahu oleh Fadil Suhaimi iaitu wartawan Astro Arena juga wartawan bola sepak terunggul Astro Arena. Semalam dah datang kan. So dia pun ada berkatakan yang penting adalah ketua jurulatihnya. Kalau tiada ketua jurulatih yang tetap ataupun ketua jurulatih yang sebelum ini, mungkin PDRM akan sedikit memambil sebab dia punya perancangan tidak dapat disambung oleh ketua jurulatih yang sebelum inilah. Jadi
kita tahu Datuk Yunus. Tiba-tiba jadi Kalunis. Datuk Yunus kekal bersama PDRM seperti apa yang diberitahu oleh PDRM sendirilah, dan juga Datuk Yunus pula sudah membawa PDRM ke satu tahap yang terbaik, dah memenangi MFL Challenge Cup juga, dan juga saya juga tidak boleh menidakkanlah sumbangan oleh Ketua Jurulatih sebelum ini, iaitu Azmi Aziz, yang pernah membawa PDRM mengekalkan kemenangan, momentum kemenangan itu, dan juga sebelum digantikan oleh Datuk Yunus sendiri, dia juga boleh mengekalkan momentum kemenangan itu sehinggalah memenangi MFL Challenge Cup. Kita tidak akan menidakkan apa yang dah dilakukan oleh coach yang sebelum ini. Jadi semalam juga ya seperti yang dikatakan, PDRM sudah umumkan Fadi Awad kekal bersama PDRM untuk tempoh 2 musim lagi, dan saya boleh katakan Fadi Awad ini iaitu pemain kelahiran Jordan, mempunyai 26 penampilan bersama PDRM dan juga 2 jaringan berjaya dihasilkan, 1 bantuan jaringan berjaya dihasilkan bersama PDRM. Selain itu juga Kiau Amin baru saja diberitahu oleh Fadil Suhaimi juga, dan juga Bruno Suzuki dijangkakan kekal bersama PDRM untuk semusim lagi. Dan kita tahu Kiau Amin walaupun dia banyak diturunkan ketika separuh masa kedua, tapi kemasukannya ke dalam ke atas padang memberikan impak yang baik. Betul, super sub yang bagus. Iaitu dia mempunyai 20 penampilan bersama PDRM dan juga 1 jaringan, 3 bantuan jaringan berjaya dihasilkan bersama PDRM. Dan apa yang kita tahu, pemain utama PDRM seperti Uci Akbar dan juga James Okosa masih lagi kita tak tahu lagi status. Orang kata ongoing deal lah, orang kata. Kita tunggu dan lihat, sebab 2 pemain utama ni adalah 2 pemain yang kita mahu lihat membawa PDRM lagi sekali untuk satu lagi gelaran mungkin Piala Liga Super ke, kita tahu kan tinggi cita-cita orang. Tapi boleh mencabar top 4 mungkin kan, boleh PDRM apa pun boleh, nothing is impossible kita kata kan. So mungkin juga PDRM dah berminat untuk mengekalkan Hadi Fayad secara loan daripada pasukan Perak sendirilah. Kita boleh lihat beberapa pemain tunggal utama ni akan masih lagi dengan PDRM musim depan. Satu lagi gelaran. Kalau Datuk Yunus ditinggalkan pasukan pun saya rasa akan jadi satu kejutan yang cukup besar. Betul. Sebab dia juga mastermind untuk PDRM. Betul. Itu antara pertemuan terakhir saya dengan PDRM, memang Datuk Yunus akan terus diberi kepercayaan. Itu kata CEO-nya lah kan. So kita pegang janji je lah. Saya tersenyum dekat sini sebab Fatin macam rapping. Semua dah dalam otak dah. Dah hafal lah. Kalau masuk ni dah ada list lah kan. Benda senang je Lily. Kalau senang kena datang selalu dalam set. Nadia Arena boleh selalu. Cukup hari ni dah kongsikan pasal Sabah, Melaka, PDRM. Yang lain-lain nak kongsi nanti. Mungkin ada Liga M3 ke Liga M5 kan lagi kita masuk aja. Why not? Yang penting anda boleh terus ikut rapat reporter-reporter, wartawan-wartawan bola sepak kami di X, aplikasi X, untuk sentiasa ada update keluar dan masuk bagi pasukan menjelang saingan Liga Malaysia musim 2024 ini. Terima kasih Fatin. Thank you Fatin. Terima kasih Lily Yansu. Kita jumpa lagi.